Orang yang beribadah kerana manusia hukumnya riak. Orang yang tidak beribadah kerana manusia hukumnya syirik. Kita tengok definisi syurga, mereka yang mempercayai tentang syurga umumnya berpandangan bahawa syurga atau neraka adalah destinasi bagi kebanyakan atau semua manusia selepas kematian. Kan, kalau kita tengok dalam banyak-banyak tradisi dan kepercayaan, dalam kejadian-kejadian yang luar biasa, manusia telah mempunyai pengetahuan pribadi tentang syurga. Mereka menganggap bahawa pengetahuan ini diberikan kepada mereka untuk mengajar manusia yang lain tentang kehidupan, adanya kehidupan selepas mati. Dan kita dalam Islam, kita ni memang betul lah, Nabi kita sebelum kematian, Nabi bertanya pada Jibril, Nabi minta, kau hiburkanlah hati aku ni wahai Jibril, kan? Kau hiburkanlah hati aku ni, kau jangan risau, kata Jibril. Aku dah tengok dah malaikat-malaikat semua tengah hiaskan, siapkan syurga untuk engkau wahai Muhammad. Tak usahlah kau risau. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar, dia kata. Ada tak apa perkara lagi yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, bidadari semua dah beratur dah. Malaikat semua dah beratur, bersusun dah, semua nak menyambut ketibaan kau ke dalam syurga. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, kan? Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Nabi nak dengar pasal apa? Nak dengar pasal umat dia. Wahai Muhammad, kata Jibril, sesungguhnya diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk dalam syurga. Barulah Nabi rasa tenang, gembira. Pada ketika itulah Nabi panggil malaikat maut, kemari, cabutlah nyawa aku. Panggil malaikat maut masa tu, kan. Jadi nak bagi tahu gambaran tentang syurga ni mustahak ni, mustahak. Tapi nak masuk syurga ni, ya, kita nak kejar dalam hidup kita ni 3 perkara. Pertama, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah. Hidayah supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kadang-kadang bila orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi masjid rasa buruk. Takkan orang cakap apa pun nak aku ni pergi masjid, dia fikir macam tu. Nanti kan mesti orang kutuk aku, alah tiba-tiba pergi masjid. Dia fikir tu, dia fikir orang lain lebih lah. Orang yang beribadah kerana manusia hukumnya riak. Orang yang tidak beribadah kerana manusia hukumnya syirik. Syirik macam mana? Seolah-olah ada yang lagi besar pada Allah menyebabkan dia tak beribadah. Jadi ingat tu. Jadi dia risau makan apa orang sebut pasal dia. Ini kan macam-macam lah orang sebut, tiba-tinggi masjid, tiba-tiba nak jadi baik apa semua. Peduli kan lah, kan? Yang kedua, kejarlah apa yang disebut sebagai maghfirah, keampunan daripada Allah. Apa guna hidup kalau tak diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita? Melainkan kita dengan yakin, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Julai ni belum ada dosa lagi tu. Confident. Dia cakap macam tu pun berdosa dah, kan? Mesti ada dosa, kan? Kita ni tak sempurna, tentu buat salah dan silap. Dan begitu juga yang ketiganya, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat. Tu cerita tadi, nak masuk syurga satu je tiketnya. Tiketnya adalah rahmat Allah, tak ada tiket lain. Itulah kupon dia, dia punya pas masuk syurga, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak, sembahyang rajin sikit. Nampak dah habisnya azan tu, terus bangun sembahyang sunat dulu, sunat qabliyah, salat sunat dulu. Ini orang lain semua sembahyang, duduk tengok orang, seolah-olah kau sembahyang lah, aku dah banyak, macam tu lebih kurang. Jadi mana kata bangun, kan, ada masa sekejap, malam kan sebelum main, bacalah 1-2 ayat, kan, paling tidak adalah usahanya sikit, kan. Tu sebabnya kita tengok yang kaifiat tahlil kan, tahlil kan, tahlil bila orang buat kena tahlil kan, mula-mula dia baca Fatihah, lepas tu dia baca 3 kul, baca 3 kul, baca Fatihah balik, lepas tu dia baca surah Al-Baqarah, baca Alif Lam Mim, kemudian dia baca ayat kursi, lepas tu dia sambung, sudahnya hujung la ilaha illallah
disusunkan demikian rupa. Kenapa? Sebab ulama Nusantara dulu dah buat kajian. Dia dah buat kajian, bangsa paling pemalih sekali adalah orang Melayu dekat Nusantara. Cukup pemalas. Kalau boleh sikit-sikit je. Kalau tanya dengan ustaz-ustaz tu, ustaz boleh tak bagi amalan yang ringkas boleh saya amalkan? Dia tak tanya yang panjang. Betul tak? Ustaz bagilah ayat-ayat pendek yang senang saya nak amal. Yang pendek dia nak, dia tak nak panjang. Kan? Jadi tu sebab disusunkan macam tu. Disusunkan macam tu, jadi kita baca. Tak ada masalah, semua tu dia ambil daripada Quran. Bukan kata dia reka-reka. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka wa zakarullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Tu yang kita zikir tu. La ilaha illallah ta'ala, la ilaha illallah. Tu ada, tak ada masalah pun. Jangan dengar lah cakap orang. Kan? Yang paling-paling tu jangan dengar. Siapa buat tahlil neraka, amboi, sadap dia cakap. Kan? Jadi buatlah. Jadi kena ibadah banyak-banyak. Jadi setiap insan yang beragama pasti mengakui kewujudan syurga dan neraka sebagai destinasi yang kekal abadi dalam usaha memberi peringatan mengenai balasan yang bakal diterima oleh manusia dan setiap perkara yang dilakukan. Kita tentu percaya adanya syurga, adanya neraka. Kita pun dengar macam mana diriwayatkan dalam hadis, macam mana Nabi bertemu dengan Jibril. Jibril cakap, kau tahu tak wahai Muhammad, aku masih nak turun dan ya Allah, aku nampak Allah memerintahkan penjaga neraka supaya menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun. Daripada merah sampai jadi putih, kemudian dibakar lagi 1000 tahun, daripada putih sampai jadi hitam. Ya Allah, panasnya ya Rasulullah. Kalaulah terbuka pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bayangkan. Dahsyat tak dahsyat? Dahsyat. Kena siap beritahu tu, dalam neraka tu ada 7 pintu ya Rasulullah, wahai Muhammad. Iya ke? Pintu tu untuk siapa? Pintu neraka tu ada neraka sakar, ada neraka jahim, neraka orang yang lalai semayang, neraka orang yang munafik, neraka orang yang menyembah api, neraka untuk orang kafir. Sampai pintu ke-6 yang sebut ni, pintu ke-7 tak tergamak menyebutnya. Nabi tanya balik, pintu ke-7 tu untuk siapa? Pintu ke-7 itu berat. Jibril nak jawab. Akhirnya Jibril kata, sesungguhnya pintu yang ke-7 tu disediakan khusus untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Berteriak Nabi, menangis sampai pingsan. Nabi pingsan, orang lain dia masuk neraka, bukan dia. Pingsan nak tunjuk sayang Nabi kat kita. Kemudian dengan Jibril pun sama-sama menangis sekali. Tapi bila Nabi bangun, soalan pertama Nabi tanya kat Jibril, wahai Jibril, aku nak tanya, aku tahulah ada pintu tu untuk umat aku, pintu neraka tu, tapi ada tak seorang yang masuk dalam tu? Manalah tahu, ada pintu tapi tak ada pun yang masuk dalam tu. Maka jawab Jibril, sesungguhnya ada wahai Muhammad. Maka Nabi pun berlalulah dengan sangat sedih. Nabi semayang, Nabi menangis, Nabi tidur, Nabi menangis, Nabi duduk, Nabi menangis, sebab mengenangkan nasib umat dia. Itu sebabnya syurga dan neraka jangan kita ambil ringan. Adalah yang cakap, kita ni umat Nabi Muhammad jangan risau, macam mana pun lalas sekali mesti masuk syurga juga. Masuk neraka lama-lama pun nanti masuk syurga juga. Handal betul cakap tu. Kan? Itu yang dia boleh buat lagu tu. Kan? Lautan api sanggup kurangi. Minum air kopi O pun bertiup. Cerita lautan api kan. Macam tu lah. Jadi peringatan demi peringatan diberi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai balasan syurga dan neraka. Antaranya ialah dalam surah Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Semua akan mati. Tak ada yang tak mati dah. Akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Di dunia ni memperdaya. Pertama, kejar jawatan, memperdaya. Macam kita punya, kita rasa tiba-tiba dah hilang jawatan. Macam tu. Hui, dia pegawai besar tu, jangan main-main. Pangkat dia tinggi kat pejabat tu, jangan main-main. Pegawai daerah
Pegawai daerah mana dia jaga? Kuching Utara contohnya. Dia jaga Kuching Selatan. Segala kucing dia jaga. Lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Tiba-tiba bersandar dekat dinding masjid tu. Apa hal tu? Dah pencen. Sampai masa ramai ayahanda yang datang hari ni semua pernah ada pangkat dulu. Dia tanya, betul tak? Betul. Saya dulu pun ada pangkat pengarah undang-undang, legal advisor. Syat tu. Tapi tiba-tiba ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Dah pencen. Betul tak? Sementara memperdaya, dia rasa masa dia dapat jawatan tu macam, aku berada di puncak dunia. Kan? Tengok tu Perdana Menteri Sri Lanka kelang kabut lagi sampai ke Singapura. Kan? Tiba-tiba je. Nampak tak? Nampak macam mana?